Untuk bahagian yang kedua, kita akan belajar macam mana nak draw the Lewis structure of covalent species with single, double and triple bond. Okay, so kita akan gunakan elemen dari period 2 dan 3. Mungkin saya akan gunakan period 4 sikit. Dan kita akan juga lukis Lewis structure untuk simple polyatomic ions. Okay, so kita ada 8 steps untuk melukis Lewis structure, terutamanya structure lebih complicated lah. Okay, macam tadi mungkin lebih mudah untuk awak hafal kan, tapi sekiranya untuk compound-compound yang lebih complicated, kamu kena ikut step-step inilah. Jadi kita ada 8 steps. Okay, so step yang pertama adalah untuk determine the central atom. You have to remember that the central atom is most often the atom with the least electronegative. Maksudnya less electronegative lah. Contohnya ada A, ada B. A adalah less electronegative. Jadi A akan menjadi kita punya central atom. Central atom itu adalah atom yang berada di tengah. Okay? Tengah, atom tengah. Less electronegative. Tetapi sekiranya awak ada hidrogen sebagai salah satu daripada atom yang berada di dalam compound awak, dia tidak boleh menjadi central atom walaupun dia adalah least electronegative. Contohnya saya bagi awak NH3. Jadi H itu tidak boleh menjadi central atom. Yang akan menjadi central atom adalah awak punya nitrogen, walaupun nitrogen awak adalah lebih electronegative. Okay, jadi kalau saya bagi awak contohnya saya bagi awak CCl4. Jadi C ni adalah less electronegative. Jadi C lah yang akan menjadi central atom macam tu. Tetapi kalau saya bagi awak CH4, less electronegative, so central atom kan. Tetapi kalau saya bagi awak CH4, walaupun H ini adalah less electronegative, tetapi H tidak boleh menjadi central atom. Okay? Cannot be central atom walaupun dia less electronegative. Yang akan menjadi central atom adalah kita punya carbon. Okay? Ini adalah rule yang pertama. Untuk siapa menjadi yang kat tengah-tengah tu, mestilah less electronegative. Tetapi kalau ada hidrogen, jangan bagi hidrogen sebagai central atom. Okay, seterusnya yang kedua, count the total number of valence electrons from all the atoms in the molecule or ions. Okay, macam mana kita nak tahu dia punya number of valence electron? Kita tengoklah daripada grup mana dia ada. Okay, maksudnya kalau contohnya kita nak kira total number of valence electrons untuk CH4. Okay, so valence electrons untuk carbon adalah 4, betul tak? Sebab carbon berada di dalam grup 14, jadi dia ada 4 valence electron. Manakala valence electron untuk hidrogen adalah 1. Okay, tetapi sebab CH4 kita ada 4 hidrogen, jadi 1 valence electron ni kita darabkan dengan 4. So sama dengan 4 lah. Jadi 4 campur 4, kita akan dapat total valence electrons kita adalah sama dengan 8. Macam tu lah. Ini adalah cara untuk mengira valence electrons. Sekiranya awak nak lukis ion, okay? Jadi awak kena include 1 electrons, okay? Tambah 1 elektron untuk negative charge, manakala tolak 1 elektron untuk positive charge. Nanti saya akan tunjukkan apa yang saya maksudkan dengan tambah 1 untuk negative charge ataupun tolak 1 untuk positive charge. Okay? Okay, yang ketiga, draw the skeletal structure. Skeletal structure tadi maksudnya kita dah tahu siapa yang menjadi central atom dan siapa yang menjadi terminal atom. Jadi kita connectkan macam tu. Macam tu lah. Ini adalah skeletal structure kita. Sebelum kita assign dia punya valence electrons. Okay, yang keempat,
draw single covalent bond between the central atom and each of the surrounding terminal atom. Jadi, central atom adalah tengah, atom tengah. Surrounding ataupun terminal atom adalah atom yang berada di tepi. Jadi kalau dalam kes ni, tepi adalah awak punya hidrogen. Ni adalah tepi. Jadi hidrogen ini is connected by single covalent bond terlebih dahulu. Okay. Seterusnya kita tengok pula kepada step yang kelima, calculate the number of non-bonding electrons. Okay, since one covalent bond is formed by using 2 electrons, jadi non-bonding electrons adalah valence electrons minus dengan bonding electrons. Let's say tadi kita dah kira total valence electrons adalah sama dengan 8. Jadi kita dah assign sebanyak 1, 2, 3, 4 bonding electrons. Jadi 4 bonding electrons bermaksud 2 electrons. Okay. So 4 kali 2 adalah sama dengan 8. Jadi semua valence electrons telah pun habis kita assign. Okay. Kalau ada lagi baru kita assign kepada terminal atoms. Okay. So di sini kalau kamu tengok step yang ke-6, remaining electrons kita akan assign kepada terminal atom terlebih dahulu sampai terminal atom ada 8 electrons. Tetapi kalau terminal atoms kita adalah hidrogen, dia boleh cuma ada 2 elektron saja. Jadi jangan kamu tambahlah lagi elektron kepada awak punya hidrogen. Sebab dia telah pun cukup valence electrons daripada kita punya bonding elektron ini sahaja. Jadi H ada satu saja garis. Dah. Sudah. Okay. Tetapi kalau elemen lain yang membentuk terminal atoms, kamu perlu lengkapkan terminal atom tersebut dengan 8 electrons. Okay? Jelas ke steps ni? Hello? Jelas, sir. Okay. Kalau tak jelas pun nanti kita akan tengoklah step by step nanti. Saya akan tunjukkan menggunakan contoh, jangan risau Sebab step ni memang agak general lah berbanding kalau kita buat dia punya latihan nanti. Okay, yang ketujuh, place the balance of the electrons. Maksudnya baki. Kalau ada baki lagi, baru kita letak kepada central atoms. Okay. So balance, kita letak kepada central atoms. Okay. So apa-apa pun tadi, selepas kita tolakkan bonding electron, kita akan letak kepada terminal dulu. Lepas kita letak kepada terminal, bakinya kita letak kepada central atoms. Okay. If the central atom is from period 3, it may have more than 8 electrons. Okay, nanti kita akan tengok ada beberapa contoh yang sekiranya elemen tersebut berada dalam period 3, dia boleh mempunyai lebih daripada 8 valence electrons. Okay, if the octet rule is not satisfied for the central atoms only, try adding double or triple bonds between the terminal and the central atoms. Ini adalah case di mana apabila kamu assign bilangan valence elektron tapi dah habis, tetapi central atom masih belum penuh. Jadi apa yang berlaku adalah kamu perlu tambah double dan juga triple bond. Okay, so memang macam apa yang saya cakap ni merepek, mesti kamu macam tak nampak kan. Jadi kalau apa yang kita nak buat sekarang adalah kita akan buat latihan. Boleh? So kita nak proceed dengan latihan sekarang. Okay, so kita tengok dekat sini. Struktur yang pertama adalah NF3. Okay, jadi step yang pertama adalah untuk kita menentukan siapakah central atom. Yang seperti yang saya cakap tadi, central atom adalah atom yang mempunyai electronegativity yang rendah. Jadi nitrogen dengan fluorine, nitrogen mempunyai electronegativity yang rendah. Less electronegative. Jadi nitrogen akan menjadi kita punya central atom.
Manakala kita punya fluorine akan menjadi kita punya terminal atom. Okey, so kita dah decide siapa central, siapa terminal. Central tengah, terminal tepi. Seterusnya, kita akan mengira bilangan valence electrons. Okey, so kita nak kira valence electrons. Number of valence electrons. Okey, so kita ada nitrogen. Nitrogen adalah daripada grup 15, jadi dia akan ada 5 valence electrons dan kita ada 3 fluorine di mana fluorine adalah daripada grup 17, jadi dia akan ada 7 valence electrons, jadi 3 kali 7 akan dapat 21. Okay. Selepas itu kita tengok dia ada charge ataupun tidak. Dia tidak ada charge kan di atas ni, NF3 saja kan. Jadi apa yang berlaku, kita tidak perlu risau tentang penambahan electrons untuk charge tersebut lah. Okay, so kita dah listkan nitrogen dan juga fluorine. Jadi total valence electrons kita adalah berapa ni? 26. 26. Okay, so ini adalah total valence electrons. Okay, so 26 ini kita akan assign kepada kita punya structure tadi nanti. Okay, so seterusnya kita pergi pula lukis. Seperti yang kita dah decide tadi, nitrogen adalah kita punya central atom. Jadi kita tulis nitrogen di tengah dan kita punya terminal atoms adalah fluorine. Jadi kita ada fluorine, fluorine, fluorine. Okay, dan setiap fluorine atom ini kita akan sambungkan dengan kita punya apa? Single covalent bond. 1, 2, 3. Okay. Setiap satu covalent bond, kita akan ada 2 electrons. Jadi kita ada 3 bonding pair. 3 bonding pairs. Okay. Jadi maksudnya 3 darab 2. So kita ada 6 elektron yang telah di-assign. Jadi daripada 26, kita tolakkan dengan 6, kita telah assign sebenarnya daripada 26 valence elektron itu, kita telah assign sebanyak 6. Jadi baki elektron yang ada adalah sebanyak 20. Setakat ni faham tak apa yang saya buat? Faham. Okay. So seterusnya, baki 20 valence electrons ini perlu di-assign kepada terminal atoms. Jadi terminal atoms kita adalah fluorine, bukan hidrogen. Jadi kita perlu lengkapkan dia dengan 8 valence electrons. Dia dah ada 2, iaitu di sini. Okay, jadi kita nak lengkapkan dia dengan 8. Jadi kita perlu tambah berapa? Berapa banyak kita kena tambah untuk dapatkan 8? 6. 6. Okey, so kita tambah 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tambah lagi untuk fluorine ni pula. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tambah lagi. Berapa dah tadi? 13, 14, 15, 16, 17, 18. Jadi kita telah pun assign sebanyak 18 electrons kepada kita punya terminal atoms. Okay. So kita dah assign. Ini saya tulis tolak lah supaya kamu senang. Okay, so saya assign sebanyak 18 saya tadi. 12 electrons kepada kita punya terminal atoms. Jadi tolak 18. Jadi 20 tolak 18 sama dengan berapa? Berapa baki dia? 2. Ada 2 lagi. So baki 2 inilah yang saya akan letakkan di mana?
Central atom. Pandai. So saya letak dua lagi ini kepada central atom. So, central atom tolak 2. Jadi ada baki lagi tak electrons? Habis? Tak ada. Sudah. Ini adalah kita punya Lewis structure untuk NF3. Nah, siap. Senang tak? Boleh lah. Boleh lah Okay, so kita try lagi latihan seterusnya. Saya nak bagi awak masa 5 minit dan cuba. Okay, so kalau dalam exam dia tanya, kenapa awak cakap carbon adalah central atom? Awak cakap lah dia less electronegative than chlorine kan? Tapi sebenarnya kalau kamu nampak, C ni 1, Cl ni 4, mestilah C ni central atom. Itu sebenarnya. Okay, so kalau malah nak fikir macam tu lah. Okay, tapi sebenarnya kalau mengikut dia punya teori, kenapa klorin adalah kita punya central atom? Kenapa carbon adalah central atom kita? Kerana carbon is less electronegative than chlorine, kecuali hydrogen. Okay? So, carbon less electronegative, so dia adalah kita punya central atom. Manakah klorin kita, dia more electronegative, jadi dia akan menjadi kita punya terminal atom. Okay, so next steps apa? Apa next area? Kira Number of valence electrons. Okay, so carbon daripada grup apa? 14. So dia 4 valence electron kan? Okay, so chlorine, kita ada 4 chlorine, so 4 kali 7. Chlorine daripada grup 17 kan? Berapa? 7 kali 4? 28. Okay. So totalnya ialah $32. Jadi 32 ni lah yang kita akan assignkan kepada kita punya structure. Okay, so seperti yang kita tahu tadi, carbon adalah central atom dan juga kita punya chlorine adalah terminal atom. So kita letak je lah dia di terminal. Kemudian kita connectkan kita punya chlorine dengan carbon dengan single bond. Kita tahu bahawa satu single bond mempunyai sebanyak 2 electrons. Jadi kita ada 4 single bond sekarang ataupun 4 bonding pair. So 4
kali 2 sama dengan 8. So kita akan tolakkan dengan 8. Jadi baki valence elektron kita akan tinggal sebanyak berapa? 24. Okey, 24. Jadi seterusnya 24 baki ini kita akan assign kepada kita punya terminal atoms. Pastikan terminal atoms kita mempunyai bilangan elektron yang lengkap, iaitu 8. Jadi dia dah ada 2 di sini dengan carbon ni. Jadi kita lengkapkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Jadi kita dah assign dekat terminal atoms sebanyak 24. Jadi 24 tolak 24 berapa? Kosong. Kosong. Jadi sudah tidak ada elektron lagi yang perlu diassignkan kepada kita punya central atom. Okay, kalau kamu tengok central atom ni pun dah cukup 2, 4, 6, 8. So cukup sudah. Stable sudah. Sama juga yang atas ni tadi. Dia asalnya ada 6 saja. 2, 4, 6. Tapi kita ada baki lagi valence electrons kan sebanyak 2. Sebab tu kita letakkan kepada central atom sekitar 2 titik di sini. Dan kita akan dapat total 2, 4, 6, 8 juga valence electrons. Okay? Itu beza yang example 1 dengan example yang kedua. Example yang kedua ni kita tidak ada baki lagi electrons untuk kita assign kepada central atom. Dan kebetulan central atom kita telah pun cukup sebanyak 8 valence electrons. Okay, so kita tengok pula kepada example nombor 3. Boleh kita move on? Laju ke tak? Boleh. Awak dah move on dah. Okay, so seterusnya kita tengok H2S. Siapa yang lebih elektronegatif? S. S lebih S adalah lebih elektronegatif sebenarnya. Tetapi seperti yang saya cakap tadi, awak punya hidrogen tidak boleh menjadi central atom. Jadi sulfur akan menjadi central atom walaupun dia lebih elektronegatif daripada H. Okay? Dalam kes ini, hydrogen cannot be central atom. Jadi dia akan menjadi terminal atom. Kenapa dia tak boleh jadi central atom? Sebab dia boleh ada 2 sahaja valence electrons. Kan? Sebab tu tidak boleh menjadi central atom. Central atom ni adalah atom yang boleh mempunyai lebih daripada 2 valence electron. Okay? So dia akan menjadi terminal atom. Okay, next. Kita kena kira kita punya valence electrons. Number of valence electrons. Okay, so kita ada sulfur. Sulfur daripada grup berapa? 16. Jadi berapa valence electrons? 6. 6. Kemudian hydrogen daripada grup 1. 1. Jadi 2 times 1 kita ada 2. So total valence electrons kita 8. 8. Okey, seterusnya kita dah tahu tadi sulfur adalah central atom dan juga kita punya hydrogen adalah terminal atom. Kemudian kita connectkan sulfur kepada hydrogen macam tu. Okey, so daripada struktur ini kita telah pun assign sebanyak berapa bonding pair? 2. 2 bonding pair. So 2 bonding pair kita ada berapa banyak elektron? 4. 4 pandai. So 2 bonding pairs. 2 kali 2 bersamaan dengan 4 valence electron. Jadi kita dah daripada 8 valence electron total tadi kita tolakkan 4, bakinya tinggal 4.
Jadi 4 ni kita nak assign kepada siapa? Sulfur. Yes, pandai. Kenapa kita tidak assign kepada H? Sebab H sudah cukup 2 elektron sudah. Ingat hidrogen perlu ada 2 saja. Jangan letak titik kat sebelah hidrogen ni. Salah. Okay, so instead of kita assign kepada kita punya terminal atom, kita akan assign kepada central atom. So, 1, 2, 3, 4 siap. So, 4 elektron tersebut di-assign kepada central atom. Jadi 4 tolak 4 sama dengan 0, siap sudah. Ini adalah struktur untuk kita punya sulfur, hydrogen sulfide. Kopi pula. Resize. Nah, besar sikit. Okay, senang kan? Boleh lah. Okay. So, nak try? Yang ni awak tak boleh try, saya kena tunjuk sebab ada charge. Okay, so seperti biasa kita kena tahu siapa central atom. So, central atom kita siapa? Karbon. Tengok pun dah tahu kan sebab karbon 1. Dia tengah lah. Tapi dalam exam jangan cakap sebab dia 1 Salah. Kenapa karbon adalah central atom? Kerana dia less electronegative than oxygen. Less electronegative. Alasan ini hanya terpakai sekiranya kita ada atom tersebut dan juga hidrogen. Dan juga atom selain daripada hidrogen. Kalau hidrogen tak boleh guna alasan So less electronegative than oxygen. Sebab tu dia adalah central atom. Manakala kita punya oksigen di sini adalah kita punya terminal atom. Terminal atoms. Sebab 3 kan. Okay, seterusnya kita kira number of valence electrons. Seperti biasa, karbon daripada grup 14, so 4 valence electrons. Kita ada 3 oksigen. Oksigen daripada grup 16, so 3 kali 6 sama dengan 18. Okay, so satu lagi perkara yang awak kena ingat, sebab struktur kita ni dia compound yang saya bagi kat awak ni, kita ada 2 minus. Okay, jadi sekiranya dia ada charge, sebab 2 minus charge, jadi di sini kamu akan tambah 2 elektron di sini. Okay, sebab kita tahu bahawa yang kita kira adalah valence electrons. Jadi, sebab charge adalah negatif 2, maksudnya dia ada extra 2 elektron. Jadi, di sini 2. Kamu tambah 2 lagi elektron. Jadi, in total, kamu akan dapat total valence electrons ialah berapa? 24. 24. Okay, so kita dah tahu siapa central, kita dah tahu siapa terminal. Jadi kita boleh lukis. So, karbon di tengah, oksigen di terminal position. Kemudian kita akan connectkan setiap karbon tersebut dengan satu covalent bond. Jadi kita dah letak berapa banyak covalent bond tu? 3. Satu covalent bond ada berapa elektron? 2. Okay, so 3 kali 2. So kita ada 3 bonding pairs. Maksudnya 3 kali 2, maka kita akan dapat 6. Jadi kita akan tolakkan 24 dengan 6, maka kita akan dapat bakinya ialah 18. 18. Okay, so 18 tu kita akan assign kepada siapa? Oksigen. Oksigen. Jadi kita akan assign kepada oksigen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Habis. Tolak 18. Jadi ada baki lagi tak?
Tiada. Tiada. Jadi apa yang kita nampak di sini? Apa yang awak nampak di sini adalah struktur yang telah kita assignkan dengan valence elektron yang telah kita kira tadi sebanyak 24. Tetapi oksigen ni oktat tak? Oksigen ni oktat tak? Ada 8 tak? 8 kan? Oksigen ni pun 8 kan? Oksigen ni pun 8 kan? Tapi adakah karbon ni 8? No. Tidak. Tidak. Berapa banyak ni? Berapa banyak elektron yang berada di sekeliling karbon? 6. 6. Yes. Jadi disebabkan karbon ni tak cukup dia punya bilangan valence elektron, carbon doesn't octet yet. Saya guna ayat ni doesn't octet yet. Jadi apa yang kita kena buat adalah kita perlu buat double bond. So make a double bond. Macam mana nak buat double bond? Senang saja nak buat double bond, iaitu kita tengok kepada oksigen di tepi ni, kan ada banyak lone pair ni kan? So apa yang kita buat adalah saya pilihlah salah satu lone pair yang saya nak. Awak nak yang mana? Lone pair yang mana? Atas. Yang atas. Okey, saya bulatkan salah satu Okey, so lone pair ini akan diturunkan di sini untuk menjadi double bond. Nah. Okay, so apa yang berlaku adalah copy. Dalam Edison tak boleh copy Okay, so setelah double lone pair tersebut diturunkan, dia akan membentuk double bond di sini. Alah. Zoom. Okay. So saya gunakan color purple lah untuk nampakkan yang itu adalah double bond yang saya baru tambah. Nampak? Itu adalah cara untuk kita tambah double bond. Nampak? Nampak tak semua orang? Nampak? Okay, so sekarang ni apa yang berlaku? Oksigen ni masih oktat, karbon ni pun telah oktat. Itu adalah cara untuk buat double bond. Sekiranya telah habis number of valence electron untuk di-assign kepada central atom. Okay, ikut je step. Jangan kamu langkah-langkah. Kalau kamu langkah nanti kamu tak faham. Nanti nak tambah double bond ke apa ke? Okay, so kena hati-hatilah. Jadi, seperti biasa tadi, kita dah lukis, kita assignkan setiap 24 valence electron yang kita telah kira tadi. 6 kepada single bonding bonding pair tadi. Kemudian 18 kepada terminal atoms. Jadi bila saya dah assign 6 dengan 18 tadi, 24 total valence electron kita kira telah pun habis. Jadi bila dah habis, karbon ini masih belum oktat. Jadi apa yang berlaku? Kita boleh buat double bond menggunakan lone pair daripada atoms yang berada di terminal position. Kamu cakap naik atas tadi, saya gunakan satu daripada lone pair yang terdapat pada oksigen yang berada di atas. Jadi kita dapatlah struktur yang ini. Okey, sudah siap. Tapi belum siap lagi. Kenapa tak siap lagi? Sebab kita punya compound ni ada negative charge. Jadi disebabkan ada negative charge, kena ada letak dalam kurungan 2 minus. Siap. Ini adalah Lewis structure untuk carbonate ion. Okay, ingat lagi tak nama ion kita ni? Carbonate Kalau chapter apa tu? Chapter 2 tu kena bagi nama Adalah carbonate ion. Okay, so kita tengok pula kepada compound yang ini. Ini adalah positive charge pula. Okay, seperti yang saya cakap tadi, walaupun nitrogen adalah lebih elektronegatif, tetapi nitrogen tidak boleh menjadi central atom kerana dia dengan hidrogen. Jadi apa yang berlaku? Hidrogen akan menjadi kita punya central atom. Manakala kita punya hidrogen akan menjadi terminal atom.
4 kan. Okay, so seperti biasa kita akan kira dia punya number of valence electrons. Nitrogen 5. Kita ada 4 hidrogen. Jadi 4 kali 1 sama dengan 4. Okay, so di sini charge yang ada adalah charge negatif. Jadi charge positive 1. Positif bermaksud kita mempunyai kekurangan 1 elektron. Kalau charge tu adalah positif 5, maksudnya kita kena tolak 5 lah. Tapi dalam kes ni sebab charge kita adalah positif 1, maka kita akan tolak 1. Tolak 1. Okey, kalau kamu tengok yang tadi kita kira charge dia negatif tu sebab kita kira valence electrons kan. Sebab tu kita tambah 2 electrons di sini. Tetapi disebabkan charge untuk soalan nombor 5 ni adalah positif 1, maka kita akan tolak negatif. Kita akan tolak negatif. Kita akan tolak 1. Okey? Faham tak sekarang? Faham. Okey? Ingat sebab kita kira valence electrons. Jadi sekiranya awak punya structure mempunyai charge positif, maka valence electron itu akan ditolakkan dengan bilangan charge awak. Kalau di sini adalah 3 plus, maka di sini awak akan tolak 3. Tetapi kalau charge awak adalah 2 negatif, maka untuk kira number of valence electron, charge awak kita akan tambah 2 elektron di sini. Okey, itu beza dia. Okay, so di sini jangan lupa sebab dia positif kita tolak. Jadi apakah total valence electrons kita? 8. Yes. So total valence electrons kita adalah 8. Okay. So kita dah tentukan tadi central atom kita adalah nitrogen dan kita punya terminal atoms adalah hydrogen. So 1, 2, 3, 4. Okay, so kemudian kita connectkan kita punya nitrogen dengan hydrogen. 1, 2, 3, 4. Okay, so kita ada 4 covalent bonds ataupun kita ada 4 bonding pairs. So 4 bonding pairs maksudnya 4 kali 2 sama dengan 8, betul? So 8 tolak 8 ada baki lagi? Tiada. Tiada. Okay, so kita check. Hydrogen duplet tak? Yes. Nitrogen octet tak? Yes. Okay, so sebenarnya structure kita telah pun selesai dilukis. Tapi jangan lupa sebab kita ada charge positif, maka kita perlu letakkan di dalam square bracket dan tuliskan charge-nya di luar. Siap. Okay, so kita tengok pula kepada contoh yang seterusnya. Carbon dioxide. Okay, so carbon dioxide central atom carbon kerana carbon less electronegative than oxygen. Jadi dia akan menjadi central atom. Manakala oksigen akan menjadi kita punya terminal atoms. Seterusnya kita kira number of valence electrons. Carbon daripada group 14, so 4. Oksigen daripada group 6, so 6 kali 2. Kita dapat 12. Jadi total valence electrons kita ialah 16. Betul? Ya.
Betul. Okay, so central atom kita carbon. Kita punya terminal atoms adalah oxygen. So kita connectkan carbon dengan oxygen menggunakan single bond. So dua bonding pairs. Dua kali dua sama dengan 4. So 16 tolak 4 sama dengan 12. Okay, so 12 ni kita nak assign kepada siapa? Oksigen. Oksigen. Bagus. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So habis sudah. Kita assignkan kepada terminal atoms. Tak ada baki kan? So again, case yang sama dengan yang tadi tu, yang macam atas ni tadi kan? Yang ni. Di mana selepas kita habis assign semua valence electrons tadi, kita dapati bahawa carbon ataupun central atom kita masih belum octet. Okay, sama case dengan kita punya carbon dioxide. Jadi apa yang kita boleh buat? Double bond. Double bond. Yes. Okay, so kita buat double bond. So, kalau kita ambil daripada sini, kita akan dapat double bond di sini. Dan satu lagi, kalau kita ambil daripada sebelah sini, kita boleh buat juga double bond. Sebelah sini lah. Okay, so, copy. Kita dapat double bond di sini. Dan satu lagi kita ambil daripada lone pair daripada sebelah sana. So, kita dapat double bond di sini. Siap. Okay, so ini adalah structure untuk carbon dioxide kita. Siap. Okay, so next. HCN. Kamu boleh cuba. Dari 3 atom sekarang. Okay, so di antara H, C dengan N, C adalah lebih elektronegatif daripada N, tetapi dengan hidrogen dia lebih kurang elektronegatif dia. Okay, so apa yang berlaku di sini? Carbon akan menjadi kita punya central atom. Okay, ini adalah disebabkan oleh dia lebih elektronegatif daripada nitrogen. Sorry, less elektronegatif than nitrogen. Manakala kita punya hidrogen memang tidak boleh menjadi central atom. Okay, so kita ada dua terminal atoms yang berbeza. Kita ada hidrogen dan kita ada nitrogen. Okay, so ini adalah kita punya terminal atoms. Okay, so seperti biasa kita akan kira kita punya number of valence electrons. Okay, so hydrogen kita daripada group 1, carbon daripada group 14, so 4 valence electrons, dan juga nitrogen daripada group 15, so 5 valence electrons. Jadi in total, kita akan dapat total valence electrons sama dengan berapa ni? 10. Okay. So seperti biasa kita akan lukis carbon sebagai central atom dan kemudian kita ada hydrogen sebagai terminal
Dan kita ada nitrogen sebagai terminal atom juga. So, kita connectkan carbon dengan nitrogen dan juga carbon dengan hidrogen. Okay, so seterusnya kita telah pun assign sebanyak 2 bonding pairs. Bermaksud 2 kali 2 sama dengan 4 elektron kita dah assign. So 10 tolak 4 kita akan dapat 6. Okay, so 6 elektron ni kita nak assign kepada siapa? Nitrogen. Yes, kepada nitrogen. So kita assign 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jangan assign kepada hidrogen kerana hidrogen hanya boleh ada duplet saja. Okay, so terminal atom nitrogen. So tolak 6. Ada pakai lagi atau tidak? Tiada. Tiada. Okay. So dah habis kita punya valence electrons, tetapi carbon ni octet ataupun tidak? Tidak. Tidak. So apa yang kita nak buat? Triple bond. Yes. Carbon is not octet yet. Kalau kita buat double bond, hidrogen ni tak boleh buat double bond dengan carbon. Supaya kita boleh buat macam carbon ni kan. Oksigen ni double bond, oksigen ni pun double bond dengan carbon. Kita akan dapat octet. Tetapi dalam kes ini, sebelah kiri ni kita ada hidrogen. Hidrogen ni tak boleh buat double bond dengan carbon kerana hidrogen tidak ada lone pair. Tak ada lone pair kan. Jadi apa yang kita boleh buat adalah kita akan buat triple bond dengan nitrogen ini. Okay, so okay, so kita akan ambil lone pair ni, turunkan, dan juga lone pair ni turunkan. Jadi kita akan dapat triple bond. Padam lone pair dapat single satu covalent bond. Padam lagi satu lone pair dapat lagi satu covalent bond di sini. Okay, siap. Ini adalah kita punya structure for HCN. Okay, jelas? Jelas. Okay. Last Mesti awak cakap, bila nak habis ni? Last. Okay, so ni last untuk hari ni. Okay, so kita tengok S, C dengan N. Jadi dari sini kita tahu sulfur ni kedudukannya di bawah oksigen. Jadi dia lebih elektronegatif berbanding kita punya carbon. Okay, so carbon akan menjadi kita punya central atom. Okay, central atom. Seperti biasa, nitrogen akan menjadi terminal atom. Sulfur juga akan menjadi terminal atom. Okay, so seterusnya kita akan kira number of valence electrons. Sulfur daripada group 16, so dia ada 6 valence electron. Carbon daripada group 14, so dia ada 4 valence electrons. Dan juga nitrogen daripada group 15, so dia ada 5 valence electrons. Okay, seterusnya kita ada negative charge. Sini jangan lupa negative charge. Jadi charge kita adalah negative 1, jadi kita akan tambah 1 di sini. Okay, seterusnya kita totalkan. Berapa tu? 16. 16. Good. Okay, so kita akan tulis
dia lukis kita punya susunan. So carbon sebagai central atom, kemudian kita ada nitrogen sebagai terminal dan juga kita punya sulfur sebagai terminal atom juga. Okey, jauh sangat sampai ni. Okey, so seterusnya kita akan connectkan di antara sulfur dan juga carbon dan juga nitrogen dengan single valence electrons. Okay, so kita dah assign sebanyak 2 bonding pairs. So 2 kali 2 sama dengan 4, baki 12. So kita nak assign kepada siapa dulu? 12 elektron ni kita nak assign kepada siapa? Sulfur sama Sulfur sama nitrogen. Okay, sulfur sama nitrogen. Sebab kita ada 2 atom yang berbeza sekarang, kita akan assign elektron tersebut terlebih dahulu kepada nitrogen kerana nitrogen lebih elektronegatif. Ingat kita assign kalau terminal atom berbeza, sulfur dengan nitrogen berbeza kan? Jadi kita akan assign kepada atom yang lebih elektronegatif dahulu. Jadi nitrogen lebih elektronegatif, so kita akan assign kepada nitrogen lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Dan kemudian terminal atom tolak 6. So kita ada baki sebanyak 6 lagi. So 6 tu kita assign kepada terminal atom yang seterusnya. Okay. So terminal atom kita ada baki 6 tadi. So 6 tolak 6, kita akan ada baki sebanyak kosong. So kita assign sana 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so case dia sekarang ni sama juga, iaitu carbon kita masih belum octet. Betul? yes. So macam mana kita nak buat? Double bond. Okay, so buat double bond. Okay, so kalau kamu buat double bond, maksudnya di sini kamu akan ambil daripada S dan juga daripada N. Kamu akan dapat double bond di situ. So, siap. Okay. Jangan lupa kita ada negative charge juga. Macam tu. Tapi dalam case ni, blank. Okay, so dalam case ni, kamu juga boleh buat triple bond Okay, so saya copy balik structure tadi tu. Okay, tadi tu kalau saya ambil lone pair di sini, saya dapat double bond di sini. Dan juga lone pair di sini, saya dapat double bond di sini. Saya juga boleh buat lone pair ni masih ada di sini Saya juga boleh buat dengan 2 lone pair daripada awak punya sulfur macam ni. Jadi sekiranya saya gunakan 2 lone pair daripada sulfur itu, instead of saya dapat double bond kiri dan kanan, saya juga boleh dapat triple bond di sebelah kiri dan single bond di sebelah kanan. Jadi saya akan dapat struktur yang baru. Bukan struktur yang baru sebenarnya, cuma dia berbeza kedudukan double bond dia je lah. Okay, so saya akan dapat di sini triple bond instead of double bond, okay. So, dalam kes ini kamu dapat nampak bahawa sebelah kiri kita ada triple bond dan sebelah kanan kita ada single bond dengan nitrogen, okay. So, jangan lupa tutup kurungan dia lah. Okay. Saya juga boleh buat di mana
instead of saya gunakan kedua-duanya daripada sulfur, lone pair tu, daripada sulfur, saya juga boleh ambil lone pair daripada saya punya nitrogen. Okay, so cuba bayangkan pula. Cuba lukis balik nitrogen awak. Lone pair pada sulfur tadi. Okay, kemudian saya akan ambil kedua-dua lone pair daripada nitrogen untuk dijadikan sebagai covalent bond. Jadi apa yang berlaku adalah saya akan dapat triple bond instead of pada sulfur carbon, saya akan dapat pada nitrogen carbon. Okay, so dalam kes ni saya dapat triple bond di sini. Okay, so daripada structure ini, daripada compound SCN-, saya ada tiga structure yang boleh mewakili compound ini dengan tepat, iaitu ini, double bond pada CS dan juga CN, triple bond CS dengan CN single bond, dan juga single bond CS dan juga triple bond CN. So daripada satu ion ni, saya boleh lukis 3 Lewis structure. Apabila kita lukis seperti ini, maksudnya kita ada 3 structure yang boleh dilukis daripada satu formula yang sama. Kita panggil dia sebagai possible Lewis structure. Okay, so SCN minus has 3 possible Lewis structure. Okay, 3 possible Lewis structure. Maksudnya structure yang possible, yang boleh dilukis daripada satu formula yang sama. Untuk next class, saya akan ajar awak macam mana kita nak pilih di antara 3 ni, mana structure yang paling plausible. So, daripada 3 yang possible, kita boleh pilih satu saja yang paling plausible, yang paling stable. Okay, itu kita akan belajar dalam part yang ketiga nanti. Okay, so itu sahaja untuk hari ini. Ni quote untuk yang slide ni pula. Ada soalan setakat ni? Saya rasa. Tiada. Okay, so sebenarnya panjang perjalanan kita hari ini. So pada hari ini asalnya tadi kita belajar tentang Lewis dot symbol. Okay, so kita tahu chemical bonds ada 2, ionic ataupun covalent bond. Okay, dan kemudian kita belajar Lewis dot symbol. Lepas tu kita tahu pula bahawa kita ada octet rule di mana atom suka untuk bagi, terima ataupun kongsi elektron supaya mereka mempunyai susunan electronic configuration yang stabil macam noble gases. Okay, so di mana donate dan juga receive ni banyak berlaku di dalam formation of ionic bond. Manakala untuk sharing ataupun kongsi elektron ini berlaku di antara non-metals yang biasanya akan form covalent bond. Selepas itu saya jawab pula apakah itu ionic bond dan macam mana kita nak tunjukkan dia punya formation of ionic bond menggunakan Lewis structure. Lepas tu saya terangkan kepada awak pula tentang covalent bond, di mana covalent bond dia kongsi elektron untuk achieve stable electronic configuration of noble gases. Dan saya juga telah tunjukkan macam mana kita nak tunjuk formation of covalent bond daripada kita punya atoms, macam mana mereka share. Okay, dan kemudian habis. Okay, lepas tu dalam part yang kedua pula saya ajar awak macam mana nak lukis Lewis structure untuk structure yang lebih complicated seperti ini. Kita ada 8 steps tapi mungkin tersebut agak memeningkan kepala. Jadi sebenarnya simple saja. Yang pertama sekali, kita decide siapa central atom berdasarkan electronegativity kecuali hidrogen. Hidrogen memang tidak boleh menjadi central atom.
Sebab hidrogen dia hanya boleh mempunyai 2 valence elektron sahaja. Okay. So, central atom yang less electronegative kecuali hidrogen. Lagi satu tu kita akan jadi terminal atoms lah. Selepas kita dah tentukan central dan juga terminal, kita boleh kira valence electrons daripada kita punya elemen yang diberikan berdasarkan grup mana dia ada. Okay. Dan kemudian kita akan lukis dia punya skeletal dan kita akan assignkan bonding pair dahulu. Lepas dah assign bonding pair, kita akan assign kepada terminal atom terlebih dahulu. Sekiranya ada baki, kita akan letak kepada central atom. Sekiranya tidak ada baki, habislah, siaplah. Okay. Dan kemudian sekiranya compound tersebut mempunyai charge, semasa kita kira valence electrons, jangan lupa untuk tambahkan 2 electrons sekiranya dia mempunyai charge negatif dan tolakkan dengan 1 kalau dia mempunyai charge positif 1 lah. Kalau dia mempunyai charge positif 3, tolak 3 lah. Okay, semasa kamu kira valence electron. Selepas dah kira tu, kamu assign macam biasa seperti mana yang kita buat pada awal tadi. Sekiranya semasa melukis Lewis structure, bilangan valence electron telah pun habis, kita punya central atom masih belum octet lagi. Apa yang kita boleh buat? Kita boleh buat double bond. Macam mana kita nak buat double bond? Kita ambil daripada terminal atoms ini. Dapat double bond macam tu. Okay, jangan lupa juga untuk yang ada charge, kita ada dalam kurungan dan letak charge di luar. Okay. Untuk case yang macam ni pula, macam carbon dioxide, kalau kita ambil satu saja tak cukup dia punya carbon tu. Sebab kalau kita turunkan satu saja lone pair daripada oksigen untuk membentuk double bond di sini, dia hanya mempunyai 2, 4, 6 sahaja valence elektron untuk carbon kan. Tetapi kita boleh ambil lagi satu lone pair daripada oksigen sebelah sini untuk membentuk double bond juga. Jadi kita akan dapat structure seperti ini. Ada juga case di mana kita ada hidrogen di sini, di mana hidrogen tidak ada lone pair langsung. So apa yang berlaku, kita boleh ambil kedua-dua lone pair daripada nitrogen, dalam kes ini nitrogen lah, untuk membentuk triple bond di sini supaya carbon juga mempunyai 8 valence electrons. Okay. So untuk yang kes yang terakhir pula adalah kita sebab kiri dan kanan dua-dua pun ada lone pair. Jadi apa yang berlaku, lone pair ini boleh membentuk double bond seperti ini, kiri dan kanan. Macam fair macam ni kan. Ataupun sebelah saja atom yang akan share dia punya lone pair untuk membentuk covalent bond. Sebelah lagi tu duduk dan diam je kan. Jadi ini akan membentuk apa yang dipanggil sebagai possible Lewis structures. Okay. Dan kelas seterusnya saya akan ajar awak macam mana nak tentukan daripada 3 ni yang mana satu adalah plausible ataupun yang paling stable. Antara 3 ni, dia ada satu structure yang paling stable. Macam mana kita nak tentukan? Saya akan ajar awak dalam part yang ketiga.